أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, adik-adik jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat yang terlalu banyak, yang tidak mungkin dapat kita hitung nikmat-nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, nescaya kamu tidak mungkin dapat menghitungnya. Demikianlah hebatnya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kita kepada manusia. Dan nikmat yang paling besar, yang paling berharga, yang paling bernilai, yang tidak dapat diukur dengan wang ringgit, kedudukan, pangkat dan sebagainya, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman. Hanya satu saja nikmat yang boleh membawa kita kepada syurga Allah SWT dan menjauhkan kita daripada azab Allah SWT yang maha dahsyat di hari akhirat, iaitu nikmat iman. Jadi nikmat iman ini satu nikmat yang sangat besar, yang patut kita hargai, yang patut kita syukuri, kerana tidak ada nikmat yang lebih bernilai daripada nikmat iman. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan Allah SWT, malam ni kita sambung cerita kita daripada kitab ini, kitab Mudzakirat fi Maqasid Asy-Syariah. Cerita kita ialah tentang Maqasid Asy-Syariah. Bagi sahabat-sahabat, kawan-kawan yang baru saja mendengar, contohnya kalau pertama kali dengarlah Maqasid Syariah, ataupun dah lama dengar, lupa-lupa ingat, ataupun ingat-ingat lupa, ataupun yang dah tahu pun tidak ada masalah, kita tajamkan lagi ingatan kita kepada konsep yang disebutkan sebagai Maqasid Asy-Syariah. Seperti biasa tuan-tuan, sebelum kita teruskan pengajian kita buat flashback sikit, kita buat revision sikit, kita buat ulang kaji sikit. Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid Asy-Syariah? Maqasid Asy-Syariah bermaksud tujuan, matlamat, objektif, ataupun rahsia-rahsia yang terselindung, yang kita tak berapa nampak secara zahirnya. Itu maksudnya maqasid. Asy-Syariah artinya segala undang-undang, segala peraturan, segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Artinya bila kita cerita tentang maqasid syariah, kita cerita tentang apakah rahsia yang ada di sebalik setiap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala contohnya meletakkan hukuman bagi orang yang mencuri, orang mencuri contohnya wajib dikenakan hukuman potong tangan. Ini undang-undang Islam, undang-undang hudud kita panggil. Orang yang sabit mencuri, cukup ada saksinya 2 orang sekurang-kurangnya, dan saksi itu mestilah adil. Adil artinya orang yang tak pernah buat dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa kecil. Bukan jalan-jalan. Nak jadi saksi dalam undang-undang Islam ni mesti orang yang dipanggil adil, tak pernah berdosa besar, tak pernah berzina, tak pernah minum arak, tak pernah berjudi dan lain-lain dosa besar lah. Kalau seorang tu pernah melakukan dosa besar, tak layak dia jadi saksi. Kalau dia jadi saksi, tak sah kesaksian itu. Contohnya
dan juga tidak melakukan dosa kecil secara berterusan. Buat dosa kecil je. Ya, contohnya mata tak jaga, tengok benda maksiat hari-hari tengok maksiat, tak layak dia jadi saksi dalam undang-undang Islam. Baik, kalau ada dua orang saksi melihat satu orang mencuri, bawa kes ini ke mahkamah dan mensabitkan kesalahan dia mencuri mengikut syarat-syarat yang ditentukan, maka wajib dikenakan hukuman potong tangan. Cerita pasal undang-undang, tuan-tuan, manusia tidak ada hak untuk masuk campur. Ini cerita undang-undang Islam lah. Kalau cerita undang-undang Islam, bila sampai saja satu-satu kes kepada mahkamah ataupun kepada pihak berkuasa, tak boleh ada orang campur tangan. Tak ada istilah pengampunan. Tak ada istilah pengampunan diraja dalam konsep undang-undang Islam. Sebab ini adalah dipanggil haqqullah, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan undang-undang hudud. Tidak ada pengampunan. Sebab ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai je kes kepada penguasa contohnya, maka wajib dilaksanakan undang-undang hudud tersebut apabila sabit kesalahannya. Itu satu kaedah penetapan ataupun pensabitan hukum. Pertama, ada dua orang saksi tengok dia betul-betul mencuri, maka bawa kes mahkamah, mahkamah jatuhkan hukuman bila sabit kesalahan. Wajib dilaksanakan hukuman hudud bagi orang yang mencuri. Potong tangan, tuan-tuan. Potong tangan bagi orang yang mencuri. Berapa banyak untuk sabitkan kesalahan orang mencuri? Tak banyak, tuan-tuan. Disebutkan la qat'a illa fi rub'i dinarin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dipotong tangan orang yang mencuri kalau sekiranya dia mencuri kurang daripada rubu' dinar. Rubu' dinar ni 1/4 dinar. 1 dinar 4.25 gram, lebih kurang RM1,000. Kalau satu rubu' dinar, 1/4 dinar artinya lebih kurang RM250 je. Artinya dalam Islam, kalau sabit kesalahan seseorang itu mencuri dalam lingkungan nilai barang yang dicuri itu sekitar 250, sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman potong tangan. Tak banyak, tuan-tuan. RM250 pun dah layak untuk dikenakan hukuman potong tangan. Kalau sabit, wajib dipotong tangannya, dipergelangan tangan. Potong tangan, tuan-tuan. Ini undang-undang Islam. Sama ada dengan dua orang saksi ataupun ditangkap, dituduh, kemudian dia mengaku. Hari ini, tuan-tuan, orang dah tangkap, dah ada bukti macam-macam pun masih lagi tak mengaku. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ni nak cerita para sahabat. Para sahabat ni, tuan-tuan, dia ada banyak kategori dia. Ada kategorinya khulafa ar-rasyidin, itu orang golongan yang hebat. Ada yang golongan yang disebutkan sebagai al-mubasysyirin bil jannah, orang yang disebutkan sebagai dijamin syurganya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kategori yang tinggi. Tapi ada kategori biasa sahabat ni, tuan-tuan. Sahabat ni maksudnya mereka yang hidup di zaman Nabi, dapat bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini berbagai-bagai kategori. Ada yang datang daripada ceruk kampung, orang Badui. Sahabat juga, sahabat sebab dia beriman dan sempat dengan Nabi, hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, maka itu digelar sahabat. Tapi kategorinya berbeza. Jadi ada di kalangan sahabat yang terjebak dengan dosa. Ada sahabat yang melakukan zina. Disebutkan dengan jelas dalam hadis. Antaranya yang terlibat dalam hadis disebutkan ialah Ma'iz. Ma'iz, dan satu lagi kes ialah Al-Ghamidiyah. Dua orang yang terlibat. Kedua-dua ni adalah orang yang dah berkahwin. Jadi Ma'iz ni, dia telah terlanjur, telah melakukan zina, dan dia pun dah kahwin. Jadi dia tahu hukuman dia apa dia. Hukuman dia adalah rejam sampai mati, tuan-tuan. Ma'iz ni sepatutnya dikenakan hukuman rejam sampai mati. Ditangkap, dibawa kepada pengadilan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabit kesalahannya dia berzina. Tetapi sebelum dikenakan hukuman, sebenarnya Ma'iz ni datang jumpa Nabi.
Ini kehebatan orang-orang dulu. Ya, sahabat walaupun mereka telah terlanjur melakukan kesilapan, telah berzina, sanggup datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah berzina. Tahhirni, bersihkanlah aku daripada dosa ni. Merayu-rayu minta pada Nabi SAW supaya dikenakan hukuman. Dia tahu hukuman dia apa dia? Hukuman dia rejam sampai mati, tuan-tuan. Tapi datang kepada Nabi, minta Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku. Rejamlah aku sampai mati. Aku sanggup menerima hukuman kamu, ya Rasulullah. Tapi Nabi dengan sifat yang sangat hebat lah. Nabi ini seorang yang sangat lemah lembut sifatnya. Jadi Nabi tidak mudah menerima apa yang disebutkan oleh Maiz. Dia kata tak, kamu mungkin tak berzina. Mungkin kamu regan-regan je istilahnya orang kata sekarang. Mungkin bepuan sikit-sikit, mungkin peluk, mungkin cium je. Tak apa, kamu balik. Kerana datang lagi. Ya Rasulullah, tahhirni, bersihkan aku daripada dosa ni. Datang minta. Rasulullah kata kamu tak, mungkin kamu tak belum zina, tidak berzina. Datang lagi, balik pun datang ketiga kali. Kali yang keempat baru datang, barulah Nabi bertanya, bagi tahu dekat sahabat, wahai sahabat, cuba cek Maiz ni. Okey, Maiz ni takut dia mabuk ke apa semua, takut dia tak siuman ke apa semua. Maka Nabi sahabat-sahabat cek Maiz ni, ya, dia tak, mana tidak ada masalah lah, masalah mental tak ada, dia tak minum arak, tak mabuk dan sebagainya. Maka akhirnya Nabi perintahkan supaya Maiz ni dikenakan rejam sampai mati. Ya, ini sahabat, tuan-tuan. Jadi dari satu sudut kita tengok, macam mana sahabat pun terlibat dengan dosa? Tak, sahabat bukan maksum, tuan-tuan. Sahabat juga adalah manusia, dan macam saya sebutkan tadi, sahabat pun ada kategori-kategori dia. Itu satu perkara, satu poin. Poin yang kedua ialah kehebatan para sahabat ialah kerana taubat mereka. Kesanggupan mereka untuk datang berjumpa dengan Nabi untuk membersihkan dosa dia. Sanggup serah diri kepada Nabi, ya Rasulullah, bersihkan aku, rejamlah aku. Kenapa, tuan-tuan? Kerana ini adalah hasil daripada tarbiyah yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi mendidik sahabat-sahabat supaya takut Allah lebih daripada takut kepada balasan dunia. Nabi didik sahabat-sahabat supaya takut dosa tu, mana takut azab akhirat, azab neraka tu lebih daripada azab yang mereka takut di dunia. Akhirnya sahabat-sahabat lupa kesakitan dan juga segala bentuk siksaan yang akan diterima di dunia kerana dia takut kepada azab akhirat. Dengan harapan, ya, kalau sekiranya dia dikenakan azab di dunia ni, dia kena rejam, baling batu pam, kena darah dengan muka berdarah, tuan-tuan. Ya, baling lagi berdarah, ya, mancuk-mancuk darah. Dahsyat, tuan-tuan. Rejam ni kalau kita tengok setengah-setengah video yang ditayangkan, ada setengah-setengah negara, memang dahsyat, tuan. Dia letakkan, tengok keadaan. Kalau berdasarkan pada pengakuan, dia letak berdiri je, dia tak diikat kat mana-mana. Ya, tapi kalau ada berdasarkan pada kesaksian, katalah 4 orang saksi, dia ikat supaya dia tak lari. Sebab bila saksi ni tak boleh lari dah. Tapi kalau dia berdasarkan kepada pengakuan, dia balik sekali, contohnya balik kena berdarah, aduh sakit kan. Lepas tu dia lari, tak boleh kejar, tuan-tuan. Dia gitu kaedah Islam, ya. Kalau orang tu dah kena sekali rejam, berdarah, sakit, dia lari, tak boleh kejar. Sebab ni ada kes, ada kes di zaman Nabi juga. Ya, bila ada seorang yang dikenakan hukuman rejam, bila kena sekali sakit, tuan-tuan, dia rejam batu besar, hanya bukan penumbuk macam ni atau kecil sikit je lah. Kena berdarah, sakit, tuan, dia lari. Sahabat ni dia mungkin salah faham lah, tuan-tuan. Dia tak faham dengan betul arahan Nabi. Ya, jadi bila arahannya rejam sampai mati, ya, sebab kesalahan berzina, maka kena sekali, bila orang tu lari, dia kejar. Dia kejar, dia baling, kejar lagi, pegang dia, baling sampai sahabat tu nak matilah. Mati, dia hukum, dia rejam. Jadi bila kes ini disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi sangat murka pada sahabat. Sepatutnya kamu lepaskan dia. Bila dah kena sekali dia lari, artinya apa dia? Artinya dia dah tarik balik. Dia tarik balik dia punya pengakuan dia. So dalam Islam ni adil, sangat hebat, tuan-tuan.
yang bila seorang itu menarik balik dia punya confession dia ataupun ikrar dia, maka tak boleh lagi dia kenakan hukuman. Dia seakan-akan telah tarik balik. Maknanya kalau dia lari tu maknanya dia tarik balik daripada pengakuan dia, maka tak boleh nak kejar, tak boleh nak rejam lagi. Biar je dia. Biar dia lari. Nanti dia dah taubat dah. Cukup. Kalau kena sekali dia lari, cukup sekali. Tak payah nak kejar, tak payah nak pegang dia, tak payah nak nak tangkap dia, tak payah. Biar. Ini undang-undang Islam, keindahan undang-undang Islam. Baik tuan-tuan yang Allah SWT, berbalik kepada hukuman yang kita sebutkan tadi. Kenapa orang yang mencuri dia kenakan hukuman potong tangan? Okey, saya pernah berbincang-bincang lah. Dulu satu ketika tuan-tuan, masa ada Uber dulu, saya jadi driver Uber. Part time tuan-tuan, driver Uber sajalah, cari pengalaman, cari duit lebih sikit. Jadi masa-masa drive Uber tu ada beberapa pelajar dekat Manipal ni, pelajar India tuan-tuan. Perempuan naik duduk kat belakang. So kita bersembang lah. Kita sebagai pesyarah ni memang gitulah. Niat matlamat pun kita drive Uber tu ada beberapa matlamat lah. Antaranya untuk sebarkan ilmu, untuk berdakwah dan sebagainya. Sebab bila kita jadi driver Uber ni, orang dekat belakang kita boleh cakap apa benda je kita nak cakap. Kita mula dah tanya dia nak belajar apa, ambil kos apa. Kalau dia masuklah tajuk kita, saya pun tanya mana dia ada tak ambil undang-undang Islam, undang-undang. Mana okey, ada tak pernah tahu tak tentang undang-undang Islam? Pernah tahu tak undang-undang Islam ni kalau orang mencuri kena potong tangan? Oh, dia tak pernah tahu kata dia. Okey. Tahu tak kenapa? Saya pun tanya dia. Ni pelajar non-muslim kan? Dia non-muslim. Kenapa you ingat dalam Islam orang yang mencuri dia kena potong tangan? Rupa-rupanya dia boleh faham tuan-tuan matlamat dia. Walaupun dia bukan Islam, dia tahu. Sebab dia kata untuk elak orang daripada mencuri lah. So saya tanya dia, kalau sekiranya Malaysia ni dilaksanakan undang-undang hudud potong tangan, you setuju tak? Setuju dia. Non-Muslim pun dia setuju tuan-tuan kalau undang-undang hudud ni dilaksanakan. Sebab apa? Dia nampak kebaikan dia. Inilah yang diceritakan sebagai maqasid syariah. Itu matlamat dia. Hari ni tuan-tuan orang mencuri di mana-mana sahaja. Hari-hari ribuan kes curi ni seluruh Malaysia berlaku. Setiap waktu, setiap minit ada orang mencuri. Banyak kes mencuri dia tuan-tuan. Dekat masjid ni pun ada kot. Keluar-keluar motosikal hilang. Elok tuan-tuan, kunci elok. Keluar-keluar kereta hilang. Keluar-keluar kalau kasut hilang tu biasa. Contohnya mencuri. Dekat masjid, orang pergi masjid buat ibadat, ada orang pergi mencuri tuan-tuan. Cari peluang mencuri. Okey. Baik. Kalau sekiranya orang yang mencuri itu ditangkap dan dihukum, dan hukuman itu berlaku di khalayak ramai tuan-tuan, bukan berlaku dalam penjara. Ini konsep Islam berbeza. Konsep Islam bila dilaksanakan undang-undang, dia kena ada wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Maknanya hendaklah kalau dalam kes zina sama juga kes-kes lain, kalau kita laksanakan undang-undang Islam, kena ada orang tengok. Bukan hanya duduk dalam penjara, dilaksanakan hukuman itu dalam penjara, tak ada siapa pun yang dapat tengok. Dan bila tak ada orang tengok, tak ada orang belajar. Bila tak ada orang belajar, tak ada orang tahu, tak adalah pengajaran yang dapat diambil. So sebab itulah walaupun undang-undang mencuri ni ada, orang dikenakan hukuman, walaupun tidak potong tangan, dipenjara dan sebagainya, tapi tak ada orang tahu. Bila tak ada orang tahu, orang tak belajar. Sebab itulah undang-undang yang ada hari ini tidak berjaya ataupun gagal untuk menyelesaikan masalah jenayah di Malaysia, khususnya mencuri. Okey, jadi sebab itulah undang-undang Islam ni dibuat di khalayak ramai. Artinya ramai orang boleh tengok. Apatah lagi kalau contohnya dibuat satu undang-undang, satu hukuman letak dekat contohnya dataran nilai tu, potong tangan. Malam Merdeka sebelum bunga api semua sekali tu, kita jom kita tengok orang potong tangan dulu sebab mencuri. Contoh. Kalau ada masa dalam paper highlightkan dia dengan live dekat YouTube lah, live dekat televisyen segala, tunjukkan orang yang melakukan orang yang dikenakan hukuman potong tangan. Kenapa? Kerana mencuri. Agak-agak kita lah tuan-tuan, kalau ini dilaksanakan di khalayak ramai orang tengok, agak-agak orang semakin bersemangat nak mencuri ke, orang akan berhenti mencuri. Biasanya orang akan berhenti mencuri.
Orang tak nak mencuri tuan-tuan. Sebab apa? Kesannya sangat berat kan? Potong tangan tuan-tuan. RM250 pun dah boleh potong tangan. Bayangkan kalau kena potong tangan, apa dia punya kesan dia? Orang akan fikir beribu-ribu kali untuk mencuri tuan-tuan. Hari ini sebab apa? Walaupun hukuman itu mungkin berat, tapi oleh kerana hukuman itu tidak dapat dipelajari, maka tak ada kesan. Itu contoh panjang mukadimah hari ini tuan-tuan. Mukadimah tentang maqasid. Tujuan apa? Kenapa Allah Ta'ala wajibkan potong tangan bagi orang yang mencuri? Tidak lain dan tidak bukan matlamatnya adalah untuk mengelak daripada manusia yang mencuri. So bila tak ada orang mencuri tuan-tuan, selamat tak kita? Selamat. Jiwa kita tenang tuan-tuan. Masuk surau, masuk masjid, balik rumah, jiwa kita tenang kerana kita tahu tak ada orang nak mencuri. Harta kita pun tak, kita jadi aman tuan-tuan. Tak ada orang nak mencuri, tak ada orang nak menipu, tak ada orang nak buat rasuah, tak ada orang nak buat jenayah-jenayah. Kenapa? Mereka takut akan hukuman yang sangat berat yang dikenakan oleh Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala ni, bila Allah Ta'ala membuat satu undang-undang, Allah Ta'ala buat undang-undang yang sangat berat. Kerana berat ni biasanya akan memberikan peringatan pada manusia. Kalau undang-undang yang ringan-ringan, orang langgar je. Contoh mudah lah kita buat. Kalau langgar traffic light, denda dia RM10 tuan-tuan. Saya rasa saya pun nak langgar traffic light. Tengok-tengok tak ada kiri kanan ni. Tak, jalan lah kita nak cepat Tapi kalau 300 tuan-tuan, fikir 10 kali. Sebab tu jadi baik kita tu. Pergi nak solat subuh tuan-tuan, tak ada orang pun. Kiri kanan tak ada pun. Baik merah tunggu je lah Sebab apa? Bukan baik sangat tuan-tuan. Sebab dia takut kena denda 300, pupuk ada kamera ke dipasang dekat traffic light, habis itu RM300. Tak ada pasal-pasal dah bagi kerja fikir RM300. Baik kita belanja anak-anak lagi baik contohnya. Jadi oleh kerana hukuman ni berat, maka kita berhati-hati. Sama juga dengan Allah SWT. Allah Ta'ala jadikan undang-undang sampai orang yang berzina kena rejam sampai mati, kena rotan 100 kali, yang minum arak kena rotan sampai 80 kali contohnya. Undang-undang sangat berat. Tapi matlamat dia apa dia? Untuk elak orang daripada melakukan jenayah. Bila orang tak lakukan jenayah, aman tak kita? Aman. Semua orang hidup dengan keadaan aman, tenteram. Kita anak-anak kita perempuan nak keluar pun kita tak risau. Tak ada orang nak kacau. Sebab kalau kacau, contohnya dikenakan hukuman yang sangat berat. So aman kita tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita wajib berusaha tuan-tuan untuk kembali kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu mukadimah yang panjang tuan-tuan pasal maqasid asy-syariah. Tak apalah, ini pun kita masuk poin-poin baru insya-Allah supaya kita lebih memahami. Baik tuan-tuan dan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam maqasid syariah ni yang paling utama disebut sebagai ad-daruriyat al-khamsah. Ada 5 perkara asas yang paling utama dalam maqasid syariah. Yang pertamanya adalah disebutkan sebagai hifdzuddin, menjaga agama. Okey, kenapa agama diletakkan dalam kategori yang paling tinggi sekali? Sebab itulah yang asas sekali. Bila manusia tidak ada agama, contohnya manusia tak beriman kepada Allah, manusia kufur kepada Allah SWT, apa jadi? Kita tengoklah kehidupan orang-orang yang bukan Islam. Okey, kalau tuan-tuan biasa dekat negara-negara Eropah contohnya, saya pernah belajar dekat UK. Zina ni mainan. Zina ni perkara yang sangat common, sangat biasa. Jumpa tepi jalan, borak-borak. Oh, I like you like me, kelas jalan. Semudah itu tuan-tuan. Orang putih orang tak ada iman. Sebab apa tak ada iman? Arak hari-hari. Hari-hari minum arak. Jadi dosa-dosa lain tu banyak dilakukan. Apa? Kerana tidak ada iman tuan-tuan. Bila tak beriman saja, rosak segala-galanya. Sebab itulah asas utama dalam maqasid syariah itu jaga agama. Sebab itulah agama ni sangat penting. Agama ni bukan saja maknanya kita memeluk Islam, memilih Islam sebagai agama kita, tetapi kita melaksanakan segala arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam menjaga agama ada beberapa perkara yang perlu dilakukan untuk kita menepati kehendak menjaga agama ni. Apa dia benda? Yang pertama, mesti menerima Islam itu sebagai agama. Itu asasnya. Kalau selagi mana orang tu tak jaga, tak memeluk Islam, maka tidak boleh dianggap dia menjaga agama. Itu pertama, mesti jadi Islam dulu.
Baik, dah cukup masuk Islam? Dah cukupkah ataupun masih tak cukup? Masih tak cukup tuan-tuan. Ada banyak lagi benda yang perlu dibuat. Kalau kita nak dianggap sebagai orang yang menjaga agama. Okey, para ulama meletakkan ada dua benda tuan-tuan. Ada dua benda yang perlu dilakukan untuk menjadikan kita ni orang Islam, satu dah Islam, tetapi orang Islam yang jaga agama dia. Apa dia? Yang pertama disebutkan sebagai hifzuddin min janibil wujud. Dari sudut perkara yang nak kena buat. Satu lagi hifzuddin min janibil adam, benda yang tak boleh dibuat. Jadi ada dua benda. Pertama, Islam wajib ada. Yang keduanya, kita kena buat apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Okey, yang kena buat. Baik, apa yang kena buat untuk kita memastikan bahawa kita ni dianggap sebagai orang yang menjaga agama? Yang pertama, al-amalu bihi, beramal dengan agama. Okey, beramal dengan agama. Apa yang dimaksudkan dengan beramal dengan agama ni? Buat semua yang Allah Taala suruh. Itu yang pertama. Ya, contohnya solat. Okey, solat ni kita jaga betul tak? Solat buat tak 5 waktu setiap hari? Buat dalam waktu dia yang tertentu tak? Ataupun buat lewat-lewat? Ataupun panggil subuh gajah? Pukul 7, 7.30 baru bangun. Kalau itu yang dilakukan, maka kita sebenarnya tidak menjaga agama kita. Jaga agama kena buat dengan teratur, dengan tertib, mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Barulah kita jaga agama. Puasa kita macam mana pula? Puasa tak? Alhamdulillah puasa. Ada orang yang puasa tapi semayang tak. Ni pelik sikit lah. Sebab puasa dia boleh buat walaupun berlapar, berdahaga, susah, dia boleh buat. Tapi solat yang ambil masa 5 minit, 10 minit tak dapat buat. Ini masalah juga ni. Ada berlaku juga macam tu. Itu disebutkan maknanya wajibat ainiyah. Maknanya fardu ain. Jadi fardu ain, zakat, haji, segalanya kita kena buat. Itu arahan Allah Ta'ala. Kalau kita buat semua arahan Allah Ta'ala yang wajib-wajib ni, barulah kita dianggap sebagai orang yang menjaga agama dia. Kalau tak buat tak sempurna, maka kita belum lagi dianggap orang yang menjaga agama. Agama kita tak sempurna lah. Agama kita tak sempurna. Baik. Selain daripada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah pun wajib dilakukan walaupun bukan semua orang wajib buat. Dia fardu ain, semua orang asalkan dia akil baligh, dia kena buat. Tak kisahlah dia orang apa, asalkan dia masuk Islam, adalah Islam, dia akil baligh, dia wajib melakukan semua fardu ain. Okey. Baik, satu lagi dinamakan fardu kifayah. Fardu kifayah ni orang kampung kata mudah aja gini. Seorang buat, yang lain tak payah. Itu fardu kifayah. Apa contoh fardu kifayah? Antaranya ialah solat jenazah. Menyebayangkan orang yang dah mati. Solat jenazah. Apa hukum dia? Hukum dia fardu kifayah. Artinya kalau dalam satu qaryah, dalam satu kampung tu ada orang satu orang meninggal. Satu orang meninggal, kemudian katakanlah tak ada orang seorang pun yang nak solat. Kerana sebab-sebab tertentulah. Kalau dulu-dulu ada kadang orang tak nak pergi mandikan orang tu kerana berlainan parti, tuan-tuan. Ada juga dulu-dulu lah. Sekarang tak ada dah, alhamdulillah. Sebab di parti lain, saya parti lain, saya tak nak sembahyangkan jenazah dia. Contohlah. Contoh, ataupun dia memang orang yang sangat tidak disukai. Dalam masyarakat tu orang kenal dia memang kaki samsing, semua tak nak solat. Tak boleh, tuan-tuan. Dia samsing ke, dia kaki pukul ke, kalau mati dia Islam, menjadi fardu kifayah untuk sekurang-kurangnya imam seorang sembahyangkan dia. Kalau orang lain tak nak pun tak apa. Kalau seorang sembahyang, dah lepaslah kewajipan itu untuk orang lain. Maknanya orang lain tak berdosa lah. Kalaupun seorang buat, cukup. Okey? Tapi kalau semua tak buat, tuan-tuan, semua dalam kampung tu, dalam taman itu ataupun dalam qaryah tu semuanya berdosa.
kerana tidak menunaikan fardu kifayah. Itu contoh fardu kifayah. Ya. Selain daripada itu, antara contohnya juga ialah ya, belajar ilmu-ilmu yang diperlukan oleh ummah. Ya, apa ilmu yang diperlukan oleh kita? Hari ini tuan-tuan, kita ada masalah. Ya, ramai umat Islam khususnya yang ada masalah kewangan. Ada yang kerja kena berhenti kerja. Khususnya masa pandemik hari itulah. Ya, ada yang berhenti kerja hari itu sampai sekarang pun tak dapat kerja balik contohnya. Jadi kita kena belajar, kena ada orang yang belajar macam mana nak tingkatkan ekonomi umat Islam sebagai contoh. Ya, macam mana nak create kerja contohnya untuk orang-orang yang tidak ada kerja. Macam mana nak selesaikan masalah kewangan mereka. Contohnya. Itu juga antara ilmu-ilmu yang wajib dipelajari tapi ia adalah fardu kifayah. Apa lagi fardu kifayah? Belajar ilmu kedoktoran juga adalah fardu kifayah. Hari ini ramai orang yang belajar ilmu kedoktoran. Cuma nasihat saya tuan-tuan, kalau anak-anak kita orang lelaki, janganlah ambil kursus bahagian apa dia, sakit puan. Tak sesuai tuan-tuan. Yang sakit puan ni bagi perempuan lah. Itu lebih sesuai. Yang tuan-tuan ni, carilah penyakit tuan sesuai dengan dia. Ya? Bukan saya kata itu haram, tapi biar kenalah caranya. Anak belajar ilmu tu biar bertepatan dengan kita. Kalau kita ni orang lelaki, belajarlah perkara-perkara yang berkaitan dengan orang lelaki. Tak payahlah ambil penyakit puan. Contohnya tak berapa sesuai. Bukan kata haram, tapi tak berapa sesuai. Sebab bila kita cerita penyakit puan ni, hari-hari tengok orang perempuan, tengok aurat dan sebagainya. Walaupun dari sudut hukum syarak, kalau dia termasuk dalam darurah, terpaksa, tak ada orang lain. Contohnya isteri kita nak bersalin, tuan-tuan. Okay, bila isteri kita nak bersalin, wajib kita berusaha tuan-tuan untuk dapatkan doktor perempuan. Ada orang saja dia cari doktor lelaki tuan-tuan. Orang perempuan ni nak beranak tadi, cari doktor lelaki. Dia kata saya tak confident lah. Tak confident dengan doktor perempuan. Sebab perempuan ni kurang ada tenaga. Macamlah beranak kena tarik macam tarik lembu tak nak bersalin. Dia kata orang perempuan tak ada tenaga, kata dia. Payah nanti dia nak melahirkan anak. Itu alasan dia. Tak boleh pakai tuan-tuan. Tak boleh pakai alasan tu. Jadi wajib berusaha untuk cari doktor perempuan tuan-tuan. Kena usaha. Dia lagi mudah kalau kita pergi, isteri kita bersalin di hospital swasta lah. Itu lebih mudah. Sebab hospital swasta ni dia buat kerja buat duit kan. Jadi bila kerja buat duit, dia biasanya akan memenuhi kehendak kita. Tapi kalau hospital kerjaan ni, kita kena usaha tuan-tuan. Walaupun hari ni alhamdulillah kebanyakan hospital dah menyediakan doktor-doktor wanita untuk orang-orang isteri kita bersalin. Itu adalah lebih baik. Tapi kita wajib berusaha. Jangan lock je. Jangan biar je ikutlah nasiblah kalau dapat laki-laki. Tak kisah. Tak boleh tuan-tuan. Sebab ini melibatkan apa dia? Melibatkan aurat. Melibatkan kita punya maruah sebenarnya. Aurat kita, aurat isteri kita bukan setakat aurat biasa-biasa. Aurat besar ni. Dilihat oleh orang yang bukan mahram. Mahram pun tak boleh tengok tuan-tuan. Yang boleh tengok suami dia je. Anak-anak tak boleh tengok. Aurat besar ni. Kemaluan dia tuan-tuan nak bersalin. Doktor pun lelaki pergi tengok. Tak patut sangat tuan-tuan. Sebab itulah kita sebagai orang lelaki wajib berusaha sedaya upaya untuk mencari doktor lelaki untuk isteri kita, untuk anak-anak kita perempuan, untuk cucu-cucu kita cari. Usaha wajib diusahakan tuan-tuan. Baik. Jadi berbalik kepada apa yang kita sebutkan tadi, itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau dalam satu qaryah itu langsung tak ada doktor yang belajar ilmu kedoktoran contohnya, maka berdosa semua rakyat ataupun semua orang dalam qaryah itu. Jadi kena pastikanlah anak-anak kita ada yang belajar ilmu kedoktoran. Sebab itu adalah fardu kifayah yang diperlukan oleh ummah. Itu di antaranya. Baik. Dah Islam, alhamdulillah. Bila Islam, kita dianggap telah menjaga agama. Lepas Islam, kita kena beramal. Fardu ain kena buat semua. Fardu kifayah pun
kena buat. Dah 2. Baik. Dah cukup? Tak cukup lagi tuan-tuan. Ada lagi. Ya. Untuk menjaga agama ni ada satu lagi dia letakkan oleh ulama, apa dia? Al-hukmu bihi. Ya, berhukum dengannya. Tadi beramal. Ini berhukum. Artinya kena jadikan ya negara kita ni, kalau kita nak jadikan negara Malaysia ni sebagai negara yang menjaga agama, yang ambil berat tentang agama, ya, yang memberi perhatian kepada agama, wajib menjadikan Islam sebagai undang-undang dan peraturan negara. Nah, itu hukum dia. Itu hukum dia. Ya, wajib berhukum. Ya, dalam segala bentuk kehidupan kita, dalam segala bentuk, maknanya dalam apa-apa saja yang berkaitan dengan kehidupan kita. Pertama dari sudut undang-undang. Hari ini tuan-tuan, undang-undang kita, undang-undang Islam, kita ada istilah apa? 3, 5, 6 je. 3 tahun penjara maksimum. Undang-undang Islam tuan-tuan, maksimum dia boleh denda, ya, boleh dikenakan hukuman penjara 3 tahun je. Maksimum. Buatlah kesalahan apa benda pun. Ya? Sebab kesalahan paling berat pun yang ada maksimum 3, 5, 6. Berzina, mengaku berzina. Maksimum dia 3 tahun penjara. Itu je lah maksimum. Tak boleh pergi lebih. Walaupun hakim tu nak bagi hukuman lebih, tak boleh tuan-tuan. Undang-undang kata tak boleh, tak boleh. 3 tahun je. Lepas tu denda apa? Denda dalam undang-undang buatlah jenayah apa benda pun dalam Islam, hatta keluar Islam pun murtad. Undang-undang Islam kata murtad boleh hukum bunuh tuan-tuan. Dalam Islam murtad boleh hukum bunuh. Dalam undang-undang yang ada sekarang ni maksimum apa dia? Maksimum dia 3 tahun penjara. Denda apa? Denda 5,000 maksimum. 5,000 je tuan-tuan. Mahkamah Sivil tak ada had. 197 juta denda tuan-tuan yang terbaru. Itu rekod. Itu rekod 197 juta denda diberikan oleh Mahkamah Sivil, berjuta-juta kali ganda tuan-tuan daripada Mahkamah Syariah. Macam Mahkamah Syariah 5,000 je maksimum. Punyalah dhaif undang-undang Islam kita hari ni tuan-tuan. Jauh sangat kalau nak dibandingkan dengan undang-undang sivil, undang syariah. Kecil, rendah, dhaif tuan-tuan. Ya, ini kedudukan undang-undang Islam negara kita tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita berehat sekejap. Ya, kita beri laluan pada azan. InsyaAllah kita sambung selepas ini insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Baik. Jadi kedudukan undang-undang Islam negara kita ni seperti mana yang istilahkan dia tadi, ya, sangat dhaif kedudukannya, sangat rendah, ya, sangat jauh lagi nak setaraf dengan undang-undang sivil, ya, undang-undang dunia, undang-undang manusia. Walaupun kita dah merdeka, kata orang, mana lebih daripada 65 tahun kita dah merdeka, tapi masih lagi kita berpegang dengan undang-undang yang dibuat oleh British, tuan-tuan. Kebanyakannya, walaupun ada beberapa perubahan telah pun dibuat, tapi majoritinya sebahagian besarnya masih lagi kekal dengan undang-undang lama. Jadi kita sepatutnya, ya, untuk selesaikan masalah yang berlaku dalam negara kita, masalah yang berkait dengan contohnya jenayah dan sebagainya, ya, maka tidak ada jalan dan kaedah yang terbaik untuk selesaikan masalah ini kecuali kita kembali kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ya, undang-undang yang dicipta oleh manusia ni, tuan-tuan, banyak kekurangan dia. Banyak kekurangan dia. Sebab apa? Mudah aja. Ya, sebab manusia yang mencipta undang-undang, ya, matlamat dia adalah untuk melindungi hak mereka masing-masing. Kebanyakannya begitu. Ya. Dia ada bias, dia ada conflict of interest. Okey, dia ada matlamat pribadi. Ya, sebab itulah undang-undang hari ini, tuan-tuan, secara umumnya dia bergantung kepada siapakah yang menggubalkan undang-undang tersebut. Okey, secara umumnya, sebab manusia ni ada nafsu, tuan-tuan. Ya, manusia ni ada kepentingan tertentu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada kepentingan. Ya, Allah SWT tidak ada kepentingan. Allah Ta'ala buat undang-undang untuk manusia, bukan untuk Allah. Ya, Allah Ta'ala buat undang-undang ini untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada manusia. Allah Ta'ala yang mencipta manusia, Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui tentang jenis undang-undang yang sesuai untuk manusia. Ya, sebab manusia ni walaupun dia sebijak mana dia tidak boleh buat satu undang-undang yang sempurna. Tak boleh, tuan-tuan. Banyak kelemahan-kelemahan dia. Sebab itulah bertukar-tukar. Yang undang-undang Allah tak sejak tahun 1400 tahun lalu, sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang tak berubah, tuan-tuan, undang-undang dia. Tak berubah, tuan-tuan. Artinya dia terus-menerus sesuai untuk dilaksanakan sejak zaman Nabi sampai hari kiamat. Tak perlu tukar, tak perlu ubah-ubah. Sebab apa? Undang-undang dicipta Allah Ta'ala ini sempurna dan sesuai untuk dilaksanakan bila-bila masa. Orang mencuri di zaman Nabi dipotong tangan, sekarang pun undang-undang yang sama kekal dalam undang-undang hudud. Tak perlu tukar, tak perlu dibuat undang-undang baru, tak perlu. Ya? Orang berzina di zaman Nabi, sabit kesalahan, kalau belum kahwin kena apa? Watan 100 kali zaman Nabi. Sekarang kalau laksanakan sama juga, tuan-tuan, 100 watan. Zaman Nabi orang berzina yang dah kahwin, muhsan dipanggil, sabit kesalahan, rejam sampai mati. Sekarang apa hukuman dia? Sama hukuman dia. Tak berubah, tuan-tuan, kerana undang-undang yang dicipta Allah Ta'ala ini adalah sempurna. Undang-undang yang sempurna. Kita ni, tuan-tuan, dia sekejap ubah. Ya, berubah kerajaan, berubah undang-undang. Banyak undang-undang berubah dengan berubahnya kerajaan. Ya, jadi tidak sepatutnya begitu. Sebab itulah namanya undang-undang manusia. Banyak kekurangannya. Ya? Jadi sebab itulah, tuan-tuan, bila kita cerita tentang menjaga agama, hifzuddin, ya, dalam maqasid asy-syariah ini, antara tuntutan yang perlu dilakukan, ya, ialah kita kena
melaksanakan semua undang-undang Islam. Sebab undang-undang Islam sajalah undang-undang yang mampu menyelesaikan masalah manusia. Ya, bila sebut manusia bukan hanya untuk kepentingan orang Islam. Orang yang bukan Islam juga akan mendapat manfaat. Sebagai contoh kita sebutkan tadi, kalau mencuri itu dikenakan hukuman dia adalah potong tangan. Bila kena potong tangan, semua orang selamat. Bila kena potong tangan, tak ada orang mencuri. Yang lebih mendapat manfaat bagi kita, saya rasa orang yang bukan Islam. Sebab orang yang bukan Islam lagi banyak harta berbanding orang Islam. Jadi walaupun hukuman mencuri itu dinamakan undang-undang Islam, tapi manfaatnya melangkaui orang Islam. Mana orang yang bukan Islam juga akan mendapat manfaat yang lebih besar sebenarnya berbanding dengan orang Islam. Itu kehebatan undang-undang Islam. Ya. Jadi sebab itulah kita kena pastikan tuan-tuan, kita kena main peranan lah. Ya, secara umumnya kita umat Islam ini, saya risau satu je tuan-tuan. Risau takut nanti di akhirat Allah Ta'ala tanya kita. Ya. Wahai hamba-Ku, apa yang kamu lakukan untuk agama-Ku? Apa yang kamu lakukan untuk melaksanakan undang-undang Aku? Apa yang kamu mainkan? Apa peranan yang kamu buat? Apa usaha yang kamu lakukan semasa dunia untuk tegakkan Islam di negara kamu? Nah, jawab macam mana tuan-tuan? Apa kita buat? Pernah tak kita ajak orang ataupun perkenalkan undang-undang Islam? Pernah tak kita ajak atau berikan kefahaman kepada anak-anak kita bahawa undang-undang Islam lah undang-undang agama yang terbaik? Undang-undang yang terbaik. Pernah tak kita cakap dengan jiran-jiran kita bahawa Islam adalah satu agama, Islam adalah undang-undang Islam adalah agama yang boleh menyelesaikan undang-undang yang boleh menyelesaikan masalah manusia? Kita pernah tak cakap dengan dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, dia bagi tahu bahawa Islam adalah jalan penyelesaian dia, agama Islam, undang-undang Islam adalah penyelesaian segala masalah? Ada tak? Kena main peranan tuan-tuan. Cerita tentang undang-undang Islam, kita kena belajar, kena faham, dan kita kena sebar-sebarkan. Supaya apa dia tuan-tuan? Sebab dalam negara kita ni, undang-undang cuma boleh bertukar, ya, apabila khususnya kalau nak tukar lah, kalau kita nak kata nak gubal undang-undang, nak laksanakan undang-undang hudud, dia kena ada 2/3 majoriti di parlimen. Siapa yang membentuk majoriti tuan-tuan? Tuan-tuan lah, kita semua lah. Jadi kalau semua rakyat Malaysia ni faham bahawa keperluan untuk mereka kembali kepada undang-undang Islam, mereka memilih pemimpin-pemimpin yang nak melaksanakan undang-undang Islam, maka naiklah mereka pemimpin yang nak undang-undang Islam, nak jalankan laksanakan undang-undang Islam. Rakyat perlu bangun dan bangkit. Itu maksudnya. Ya, kita mesti berperanan tuan-tuan. Kita peranan. Ini bukan cerita politik ni, cerita secara umumnya macam mana Islam itu boleh naik, boleh ditegakkan dalam negara kita. Ya. Kalau nak agakkan orang politik saja tak boleh tuan-tuan. Rakyatlah yang menentukan. Ya, rakyat kita lah yang berperanan tuan-tuan untuk mengangkat dan memertabatkan Islam dan juga undang-undang Islam di dalam negara kita tuan-tuan. Jadi takut nanti kalau kita tak memainkan peranan kita, maka takut nanti tak lepas nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita dah Islam, kita dah beramal dengan semua hukum hakam, ya. Maknanya fardu kifayah, fardu ain pun dah buat, fardu kifayah pun dah buat, berhukum pun dah, walaupun masih dalam proses lagi, panjang lagi proses tu, ya, untuk laksanakan undang-undang Islam. Seterusnya tak cukup tuan-tuan, kita perlu apa buat lagi? Ad-da'watu ilaih. Kena berdakwah tuan-tuan. Ini pun satu soalan yang sangat payah untuk kita jawab kalau ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada tak kita berdakwah kepada sahabat-sahabat kita? Ada tak hari ini kita ajak orang sahabat-sahabat kita bersolat, contohnya yang tak solat? Ya, hari ini ada tak kita ajak orang yang bukan Islam untuk mengenali Islam? Ada tak kita forward apa-apa kepada sahabat kita yang tak Islam supaya mengenali Islam? Ini di antara soalan-soalan yang perlu kita tanya tuan-tuan, ya, supaya kita bersedia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala cukup sekadar ini, perkongsian kita untuk kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang dan malas sedih minta maaf yang banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.